الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala, limpahan rahmat kurniaan daripada Allah mengizinkan kita berada di masjid pada ketika ini, dan kita berazam bercita-cita untuk sentiasa mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menemui Allah Ta'ala ataupun menghembuskan nafas terakhir. Itulah dia tuan-tuan cita-cita orang beriman, orang yang melakukan amal-amal saleh. Hati mereka sentiasa terikat dengan masjid dan sentiasa minta dengan Allah Ta'ala husnul khatimah. Husnul khatimah ialah mati di dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam keadaan yang baik, dalam suasana yang baik, dalam keadaan yang tepat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu bertepatan dengan apa dikehendaki Allah. Ada orang yang mati di sedang beribadat, ada orang mati di kala dia sedang berdoa pada Allah, ada orang yang mati sedang bersujud kepada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, itu sebagai contoh orang yang dijemput oleh Allah Ta'ala dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, sudahkanlah kehidup kami ini dengan penyudahan yang baik. Jangan engkau sudahi kehidupan kami ini dengan kesudahan yang buruk. Wal-'iyaz billah min zalik, yakni kesudahan yang buruk, iaitu mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Ta'ala. Wal-'iyaz billah min zalik. Baik tuan-tuan, dalam kesempatan ini marilah kita lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya an Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yawmal qiyamati tajan min dawi ulbisa yawmal qiyamati tajan min nurin dawuhu mislu dawi syams wa yuksa walidayhi hullatani la yaqumu biha ad-dunya fayaqulani bima kusina hadha fayuqalu bi akhdhi walidikuma al-Qur'an bi akhdhi waladikuma al-Qur'an rawahu al-Hakim wa qala hadha hadithun sahih ala syarti Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta beramal dengannya, maka pada hari kiamat
ia akan dipakaikan dengan mahkota dari cahaya yang sinarannya seperti sinaran matahari, dan kedua ibu bapanya juga akan dipakaikan pakaian yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Dan mereka akan berkata dengan penuh kehairanan, kerana amal apakah kami diberi pakaian seperti ini? Maka dijawab, dengan sebab bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh anak kamu berdua. Hadis riwayat Al-Hakim, dan katanya hadis ini adalah hadis sahih menurut syarat Muslim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis ini memberi galakan kepada kita supaya baca Quran. Oleh kerana tak berapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Lebih kurang seminggu lebih lagi ialah bulan Ramadan Al-Mubarak. Al-Mubarak maknanya bulan yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan untuk turunkan Al-Quran. Bermakna Al-Quran kalamullah diturunkan pada bulan Ramadan. Diturunkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Oleh itu tuan-tuan, dengan bulan Ramadan ini perbanyakkan kita baca Quran. Sama ada dengan halaqah-halaqah Al-Quran ataupun kita mengaji bersendirian. Kalau kita mengaji bersendirian pun kena ada juga ruangnya orang semok bacaan kita. Sebab diriwayatkan bahawa Nabi SAW sendiri pun Jibril datang menyemok bacaan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Sebab itulah dia tuan-tuan, bila bulan Ramadan kita ada tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran buatlah beberapa halaqah. Ketika kita tadarus Al-Quran inilah tuan-tuan, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang duk tatak Quran sekali dengan kita ni, dia boleh tegur kita. Kita boleh tegur rakan kita dengan penuh kemesraan. Tidak ada nak nyoho-nyoho ke diri, tidak ada nak nunjuk pandang, tidak nak pelekeh-lekeh siapa-siapa, dan semuanya faham. Bila kita baca dengan silap, maka kita berhak ditegur. Dan kita juga menyedari bahawa kawan kita baca silap, maka kita berhak tegur dan berkewajiban kita tegur ataupun memperbetulkan bacaan. Itulah dia keistimewaan baca Quran dalam keadaan tadarus ini tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita tak perasan kesalahan kita baca. Hak pendek pergi baca panjang, hak panjang pergi baca pendek, hak sin pergi baca dengan shin, hak sad pergi baca dengan sin. Misalnya ada bagi panjang pendek, dengung tak dengung, hak banyak tinggalnya tak dengung lah baca. Bila kawan kita dengar, alhamdulillah dia boleh dia perasan kesilapan kita, dia tegur. Itulah dia keindahannya kita adakan halaqah Al-Quran. Dan tuan-tuan, para malaikat juga datang. Sebagaimana sebut dalam hadis Nabi SAW, daripada kalangan malaikat Allah Ta'ala ni, ada yang Allah Ta'ala tugaskan dia pergi cari-cari di mana adanya halaqah zikir. Halaqah zikir termasuk belakalah dengan baca Qurannya, dengan berzikirnya, dengan berdoanya. Maknanya halaqah kumpulan-kumpulan yang diadakan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mereka temui halaqah-halaqah zikir itu, mereka akan datang mengerumuni
dan mereka mendoakan mendoakan kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan ketenangan, supaya Allah Ta'ala berikan ketenangan pada orang yang berada dalam majlis zikir, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Maka tuan-tuan, rancanglah, kita kuasa masjid cuba rancang, ataupun ahli jemaah cuba rancang, biar ada halaqah Quran di masjid kita ni, beberapa halaqah. Pakak ngaji Quran. Ada masa dah kita nak bulan Ramadan duk main pakak baca WhatsApp, Facebook daripada pagi pah petang pah kemalam. Kalau boleh gak stok lah. Kalau boleh gak beritahu kepada rakan-rakan Facebook kita, rakan-rakan WhatsApp kita, saya nak cuti dah. Seminggu ni nak cuti main WhatsApp. Melainkan ada khabar-khabar yang sangat penting, tak apalah. Kau nak buah kosong makan, mana pergi makan colik, mana masalah. Baik kita sebarkan ilmu bulan Ramadan yang bermanfaat. Sungguh tuan-tuan, kalau tidak habis masa dengan begitu sahaja. Baik, berbalik kita kepada hadis ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran padanya. Hudal linnas, yang mana Al-Quran itu merupakan petunjuk kepada manusia. Dan Quran juga merupakan ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala, membezakan di antara yang benar dengan yang salah, membezakan mana hak dan batil, membezakan mana yang betul dan yang salah. Baik tuan-tuan, maka perbanyakkan baca Quran di bulan Ramadan. Pesan pada diri hamba dan tuan-tuan semua, supaya ada Quran di rumah kita. Biar ada Quran sebuah sore. Ada dah sebuah sore anak-anak kita, isteri kita, alhamdulillah. Kalau tak ada lagi, pergi cari. Biar ada Quran sebuah sore dan tanda baca selah 12 hari tanda, selah 12 hari tanda, sejuh 2 juh tanda. Biarnya rancang, biarnya habis sekurang-kurang sekali khatam bulan Ramadan ini. Baik, daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana, siapa-siapa yang baca Quran, wa ta'allamahu, dan dia mengajarkannya kepada orang lain, wa amila bihi, dan dia beramal dengannya. Dia baca Quran, ajar pula pada orang lain, dan dia beramal dengannya, yakni yakin dengan Al-Quran itu. Ulbisa yaumal qiyamati tajan min nurin, nanti di hari kiamat dia akan dipakaikan satu mahkota daripada cahaya. Akan dipakaikan dengan mahkota daripada cahaya, yang mana dauhu mislu dau'i syamsi, yang mana cahayanya umpama terangnya cahaya matahari. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, lebih terang lagi daripada cahaya matahari. Seandainya mahkota itu diturunkan ke dunia, nescaya malak cahaya matahari kerana gemilangnya mahkota itu, dan mahkota itu akan dipakaikan atas kepala orang yang membaca Al-Quran itu. Tuan-tuan, nakkah dapat kemuliaan sedemikian? Nak lah. Lala ni pakai piuh lembek pun tak apalah. Kadang-kadang piuh tu petik sawah dah. Bersoyak dah piuh kita tu. Tak apalah. Yang pentingnya akhirat esok kita akan dipakaikan dengan mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari. Yang penting pakak ngaji Quran puak kita. Pakak belajar Quran. Ikut orang malah belakang tuan-tuan, semua orang malah. Tapi kita kena pasal diri kita. Kita kena pasal diri kita ngaji ni. Memang syaitan dia hasut kita, tak sah lah, tak sah. Baru nak buka Quran, ingat dah kata dah.
anu janji orang lah berapa nak klik makan lah, deking tekok lah macam-macam dah. Mari syaitan mari hasut kita, mari cocoh punggung kita biar bikah bangun pergi klik. Maka tuan-tuan itulah dia nak gambarkan bahawa bahawa ujian kita nak buat amal soleh ni, tengoklah saja kalau majlis-majlis ilmu ataupun majlis ngaji Quran ini tak sih, orang tak sih. Oh kau dikir barak, kalau kena kah minit penuh benarnya gitu. Sanggup tunggu pula tu bapa belagu angin nafsu. Baca Quran ini tuan-tuan, kita berhadapan dengan nafsu kita sendiri tak sih. Setan pula mari hasut kita, suasana pula memaksa kita supaya kita ni tak sah duk tunggu sangat nak mengaji. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak loraklah pagi-pagi kalau tuan-tuan tak loraklah pagi-pagi Ustaz Muhammadi baca Quran sini, patut-patut tuan tunggu pakak ngaji. Amo nak sarankan pada tuan-tuan, masa Ustaz ngaji Quran, tadabbur Quran, tuan-tuan kena tunggu. Melainkan tuan-tuan ada hal mustahak sangat. Kalau tidak kau tunggulah sebentar. Kalau tuan-tuan nak kena akak punggung juga kena istighfar banyak. Kalau nak akak punggung kelik juga kena istighfar banyak. Bapa? Aku wahai Allah, aku minta maaf denganmu, aku terpaksa tinggal. Bukan aku tak sing ngaji Quran, bukan aku tak ada masa nak ngaji. Aku nak akak punggung ada kerja, nak atas nak sekolah lah begini-begini, maaf Tuhan. Kena istighfar banyak. Tapi kalau akak punggung kerana kesombongan tak sing ngaji, haram. Orang duk baca kalamullah, orang duk tadabbur akan makna ayat-ayat Allah, tiba-tiba kita langkah dengan kesombongan, tak seikuti, maka dosa. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, biar kita ada tomak dengan ilmu, kita berasa kandok dengan ilmu. Bagaimana tuan-tuan kandok kepitih, maka biar lebih kandok lagi kepada pahala ni, biar kandok lagi kepada ilmu ni, lebih penting lagi. Pitih mah kita cari, kita tinggal dan kita mati. Tapi pahala ni sekalinya kita tuan-tuan. Kita doa le kubur, Allah Ta'ala hantar mari sekalinya kita. Bagaimana Nabi beritahu, bila kita duduk dalam kubur nanti, ada satu lembaga mari dekat kita. Satu lembaga mari ni kita legat, dengan rupanya, huduhnya, dengan bertaringnya, dengan mata merahnya, busuk banganya, mari duk bertepek dengan kita. Lagu mana kamu nak lari ke mana? Aku tak say, pergi jauhmu, siapa mu ni? Makhluk tu kata, lembaga tu kata, akulah amal jahatmu, dosa-dosamu masa du hidup, akulah kamu duk buat selama kini. Aku tak pergi kelain, aku tunggumu, tu kata aku tememu sampai hari kiamat. Lagu mana? Duk bertepek dengan kita dengan panah lagi, busuk lagi, takut lagi, duk bertepek dalam kayu kafir misal. Allahu Rabbi, nak lagi mana? Lah ni boleh lagi lopak pagar, lopak parit lagi, bercerabak lagi. Tak apa, boleh lari-lagi lah ni. Jumpa dengan rimam ke apa, jumpa dengan hatu pocong ke, boleh lari lagi. Tapi dalam kubur lari mana? Benda tu duduk tepek dengan kita. Kalau benda tu keji, kotor, busuk, madan memangnya dosa tu busuk. Dan Nabi beritahu ada juga lembaga yang sangat bersih, yang comel, rupa seorang lelaki yang comel, wangi, harum, duk setepek dengan kita. Siapa awak ni sangat wangi, harum, sangat senang didampingi? Akulah amal solehmu dia. Allah Ta'ala merintahkan aku temanimu sampai ke hari kiamat. Maka amal soleh menemani sampai ke hari kiamat, sampai ke hari kebangkitan. Lepas tu amal soleh tak tinggal kita. Hak kita duk mengaji, kita duk belajar, ikut agar kita sibuk, semua orang sibuk. Hak tak ada kerja pun sibuk juga, menyibuk-nyibukkan.
Apa lagi ada kerja? Pada kerja kita boleh hejah sebenar. Tetapi nafsu kita mari hasut kita supaya kita tak ada masa nak ibadat pada Allah Ta'ala. Tengok hadis ini tuan-tuan. Ulbisa yaumal qiyamati tajan min nurin, akan dipakaikan satu mahkota daripada cahaya. Baik cahaya bagi bersinar berkilat ni orang nak belaka tuan-tuan. Kalau mata cici wak ada gawe dalam bersinar cahaya rumah tu. Mazamruk ke delima ke ada cahaya ada air dalam tu maha regah dia. Tapi kalau berkarak begitu tak laku. Nah, kalau batu berkarak tengok pun. Tapi kalau hak bersinar bercahaya tengok lala jauh lagi. Batu mata misalnya belah. Orang nak belaka berjuta apa orang beli. Apa tu? Sebab bercahaya-cahaya. Semua nak. Maka Tuhan kata, mu'ak senapah. Mu sabar. Nanti di hari kiamat, aku akan pakaikan atas kepalamu mahkota. Mahkota daripada cahaya. Bukan sahaja mengalahkan batu belia, intan belian batu permata, mengalahkan matahari tu. Yang matahari berapa juta kilometer daripada bumi, tengok pun pecah lagi kerana cahaya dia kuat. Maka mahkota atas kepala mereka ini lebih terang lagi daripada cahaya matahari. Kenapa? Kerana mereka membaca Al-Quranul Karim dan beramal dengannya dan mengajarkannya pada orang lain. Wa yuksa walidayhi hullatani la yaqumu bihima ad-dunya, dan dipakaikan juga kepada kedua ibu bapa, kepada mak ayah kita akan diberikan juga pakaian yang sangat hebat. Tak ada pakaian setanding itu di dunia ni. Tak nak tanding. Carilah pakaian berapa lapis buat daripada berapa, tak nak tanding dengan pakaian yang Allah Ta'ala sediakan untuk mak ayah kita hari kiamat nanti. Jika kita ahlul Quran, banyak baca Quran dan masuk dalam golongan yang disebut dalam hadis ini. Lala ni tuan-tuan cuba tengok pakaian mak kita teh. Kadang-kadang kain sarung dia pakai tu berkeping. Lusuh dah kain sarung. Kain batik lepas, kain batik jauh, kain sarung berapa, kain cak semuk kamu berapa duk pakai waktu soyok dah punggung kadang-kadang pakai. Duk pakai baju kelawar tu kak, boh tiuk ni soyok rabak dah kadang-kadang. Tengok bapa tu duk cau ke anak-anak tak ada nak beli baju baru. Boleh piti habis ke anak, boleh piti habis ke anak. Nak hias tubuh pun tak ada. Masa muda mula dia juga comel-comel lecu. Dia ada anak tak ada cau lecu arai bertepek muka. Tak ada dia nak bersih ke tubuh dah. Pakaian tak ada nak jahit pakai soyok begitu. Balah jasa mak kita. Tuan-tuan balah jasa mak kita. Pakaian gamah kepada mak kita. Kenang jasa mereka, kenang budi mereka. Nak belilah ni tak mampu, muka gaji kita pun mepeh juga. Musim-musim Covid ni enggak. Musim-musim anak sekolah mengapa ni enggak, sekali turun tu enggak gerak tu enggak. Tak ada nak beli baju komok. Nanti biar Allah Ta'ala akan pakaikan pakaian hebat kepada mak kita dengan syarat kamu kena jadi ahli Quran. Banyak baca Quran. Banyak baca Quran dan ajar pada orang lain. Dan ajar ni tuan-tuan supaya sebut sani bila kita buat halaqah Quran. Halaqah Quran, saing kita salah sepatutnya kita tegur, masuk dalam mengajar dah. Perbetulkan kesalahan kita, kesalahan kawan kita. Dia tak perasan pun. Duk baca selama keni baris gitu, tiba-tiba dia baca kita perhati, kita tegur, Allahu Akbar. Tak perasan kesalahan ni, lama duk baca begini. Rupa-rupanya setakat tegur tu, terima kasih dia kerana tegur.
maka termasuk dalam keadaan belajar dan mengajar. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, mu'ayyuh hakikat tanya, lima kusina haza bima kusina haza, kenapa kami dipakaikan pakaian begini hebat? Pakaian akhirat ni tuan-tuan tak serupa dengan ni. Amanah ada hadis dulu kita baca dah. Nyakuk baju ada syurga, nyakuk baju tu Nabi kata mahal lagi daripada langit bumi. Usah ke baju, nyakuk baju tu dalam syurga seksa. Lagu mana tak usah fikir, Allah Ta'ala punya design, Allah Ta'ala punya ciptaan. Usah kata baju, nyakuk baju tu lebih mahal lagi daripada langit bumi lagi. Kalau baju tuan-tuan, itulah kita kata ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Syurga ni mata tak pernah tengok keindahan. Gila kaki langit mana kamu tak akan jumpa seindah syurga itu. Telinga tak pernah dengar keindahan merdu suara, kamu carilah bunyi-bunyi yang berapa, kamu tak nak tanding dengan bunyian-bunyian dalam syurga. Akal mikir kamu fikir lagu mana, planning comel rumah ke, taman ke, air terjun ke, kamu tak akan tergambar betapa indahnya syurga yang Allah Ta'ala ciptakan itu. Itulah dia kehebatan syurga yang akal kita tak mampu nak menjangkau kehebatan syurga yang Allah Ta'ala jadikan. Tapi peliknya tak terliur. Bapa tak terliur? Sebab hati kita mati, hati kita tak berjejak. Allah Ta'ala royak begini dengan contohnya, dengan permisalannya begini-begini. Berasa tak si aku. Bapa lagu tu tak ada deria rasa nak kepada syurga, tak ada rasa inginkan kepada ganjaran syurga Allah Ta'ala. Bagai contoh, tak main masjid, tak belajar agama, tu tanda tak si ke syurga. Kalau orang nak pada syurga, dia akan berlumba-lumba cari keredaan Allah Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kena bersegera-segera dalam mencari keampunan Tuhan kamu. Bapa keampunan? Sebab Allah Ta'ala tahu kamu banyak salah, banyak dosa, tapi mu kena segera, aku nak hapus dosamu tu, aku nak tengok mu sungguh kau tidak. Mana? Mari masjid penghapusan dosa, baca Quran penghapusan dosa, semaya penghapusan dosa, iktikaf dalam masjid penghapusan dosa, dengar kuliah penghapusan dosa. Semua amal soleh ni adalah penghapusan daripada dosa-dosa. Wa jannatin, dan sesungguhnya taman-taman syurga itu arduhas samawati wal ard, luah langit bumi. U'iddat lil muttaqin, Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah tuan-tuan, bulan Ramadan ini Allah Ta'ala nyatakan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala nyatakan dengan kita puasa, kita amal ibadah ini boleh menyebabkan kita bertakwa kepada Allah. Dan Allah Ta'ala cedek syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Bermakna mafhum mukhalafahnya orang tak bertakwa tak dapat syurga. Takwa ni apa dia? Tu email dia pesan sama dia khutbah, ittaqullah,
dengan kerja ke perintah Allah, tinggal ke larangan. Kerja perintah Allah, tinggal larangan. Hak tu larang tu tak sah dah buat. Walaupun kita bertelio nak buat, tak sah buat. Bapa tu nak jadi orang bertakwa. Dah, hak mana tu suruh, cuba kita buat. Hak wajib tu jangan ditinggal. Dah. Hak sunat pun kita buat, gagahi buat. Kalau kita tinggal hak sunat biar terasa rugi. Supaya mai sunat. Kita lepas mai isyak fardu dah. Tu mai sunat dulu 2 rakaat. Wudu ada lagi malaikat ketua tak ada arah batal dah. Tapi tuan-tuan sebaik-baiknya sebelum balik mai sunat 2 rakaat dulu ataupun nak balik mai di rumah tak apa. Yang pentingnya ada sunat ba'diyah. Semaya sunat hak tak ada ba'diyah ni ialah mayasa yang tak ada ba'diyah. Subuh tak ada ba'diyah. Lepas mayasa tak ada maya sunat. Lepas maya subuh tak ada maya sunat. Malaikat tunggu tari naik. Dah. Tu panggil waktu tahrim. Lepas isya ada maya sunat ba'diyah. Maya sunat 2 rakaat saja. Itulah nak tapo sani. Mana dalam semaya sani ada cacat celak nak tepe. Kesempurnaan jadi. Kain kita soyok jangan tohuk. Kain mau lagi cuma soyok sikit, jahit, tapo sikit. Dah. Bagai boleh guna. Dah. Jangan dibuat terus. Apatah lagi amalan kita ni, nak semaya kita ada napu dia dengan maya sunat. Puasa Ramadan ada napu dia dengan puasa sunat. Puasa Syawal lah, puasa Isni Khamis lah, puasa putih lah, tu nak napu puasa. Zakat kita napu dengan sedekah kita. Dah. Tu di antaranya ada hak fardu, ada hak sunat. Maya fardu, maya sunat, sedekah wajib, zakat, ada hak sunat. Subhanallah tuan-tuan. Baik, sikit lagi. Ibu bapa akan tanya, bima kusina hadza, kenapa kami dipakaikan dengan pakaian begini comel, begini indah? Rupa-rupanya suka tuan-tuan, mak kita suka bila dipakai pakaian comel. Tuan-tuan beri hadiah ke mak, dak beri baju ke, raya beli baju selah ke, mak suka tu kat mak. Tahu dah usia dia tua dah tapi suka anak beri baju, beri gelar ke dia. Dah, gelar tak apa nak pakai dah orang tua, tapi ada hak minat beli ke dia tu kat sukanya. Hadiah waik kat orang ni anak ni. Ni hak kau lupa balik bang ni buat balik hadiah. Suka. Maka lagu mana tuan-tuan bila tuan-tuan hadiahkan pakaian yang sangat hebat di hari kiamat nanti. Dipanggil di hadapan khalayak ramai. Nama mak ayah kita dipanggil di hadapan khalayak ramai, semua orang tengok. Pakaian yang hebat. Dia tanya kenapa dia dipakaikan dengan pakaian yang begini hebat. Dan dikatakan, dijawab kepadanya, fayuqalu, dijawab, biakhzi walidikumal Quran, kanu anak kamu baca Quran. Anak kamu selalu baca Quran. Bacaan Al-Quran dilakukan oleh anak kamu berdua. Kita baca supaya tu juga siapa ke mak kita. Satu huruf 10 pahala. Satu huruf 10 pahala kita dapat, mak kita dapat, ayah kita dapat. Tidak kosing yang kita ada hak lain. Allahu Rabbi, butuhnya mak kita, bertuahnya mengandung kan. Ngapuhlah melahirkan anak ahlul Quran. Biarlah hengok-hengok perut dak, jalan sengit-sengit pun biarlah, tak apa, aku beranak, anak aku puas hati, anak aku ngaji Quran, berdoa minta dengan Allah, puas hati boleh masuk syurga kerana bakti anak ni, anak soleh. Sungguh tuan-tuan, biar kita jadi anak yang mengenang budi ibu kan. Kalau setakat dunia saja duk tolong mak, tapi kita
tidak semaya kita, tidak baca Quran, tidak zikir, tak doa kepada mak kita, maka setakat dunia lah. Akhirat esok kita tak boleh tolong mak tak boleh tolong kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ingat pada satu hari nanti kamu akan lari daripada saing-saing, lari daripada adik-beradik. Wa ummihi wa abih, lari daripada mak, lari daripada ayah, lari. Wa sahibatihi wa bani, lari daripada sahabat-sahabat, lari daripada anak-anak. Hari ni aku tak boleh tolong kamu, tak kenal siapa, tak ingat kau anak, tak kenal kau ayah, tahu mana dah. Kerana apa? Dahsyatnya di kala itu suasana kiamat, suasana pada mahsyar itu. Dalam syurga ni baru ingat kau mana nak pergi ziarah, ingat kau saing mana. Allahu Rabbi. Baik tuan-tuan, maka jadilah anak yang berjasa kepada ibu ayah kita dengan cara jadi anak yang soleh, selalu belajar Al-Quran. Walaupun kita pandai dah ngaji, kita dengar orang baca. Bagai dalil Nabi pernah minta sahabat baca. Satu hari Nabi SAW minta sahabat baca, bacalah Al-Quran untukku. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidakkah Al-Quran turun kepada Tuan, dan Tuanlah lebih berhak baca kepada kami. Nabi kata, bacalah, aku ingin mendengar daripada bacaanmu. Nabi sendiri baca yang paling tepat, orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia, tapi Nabi suruh sahabat baca Quran kepada dia. Nabi nak dengar. Maka dalam baca Quran jangan mendabik dada. Tak. Jangan menyuruh-nyuruh ke dia. Aku ngaji, dia dengar baca aku, bermakna aku pandap. Tu penuh lah. Tak si lagu tu. Kita ngaji ni, kita ngaji ni kerana ayat Allah. Kita kongsi-kongsi. Pakak-pakak belajar, tadarus Al-Quran, baca, saling baca, didengar, lepas dia baca. Itulah dia kemuliaan. Illa nazalat alaihimur rahmah. Allah Ta'ala akan turunkan rahmat pada orang yang ada dalam majlis baca Quran, halaqah Quran itu. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan mengerumuni mereka. Wa ghasyiathumur rahmah, dan Allah Ta'ala akan menyeliputi mereka dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mengerumuni dan mereka akan mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk orang yang baca Al-Quran Karim. Demikianlah tuan-tuan satu hadis yang kita baca pada malam ini sebagai galakan kepada hamba dan tuan-tuan sekalian, supaya kita banyakkan baca Al-Quran pada bulan Ramadan yang akan datang nanti. InsyaAllah tuan-tuan rasa beruntung kita tahun ni. InsyaAllah boleh jemaah terawih di masjid, boleh maya jemaah ni masjid. Ingat tahun lepas gelak gelemak masjid Koci itu pagar tak boleh mari. Majlis agama suruh mari 5 orang. Hamba di kat Jepang tu, Tok Imam, Imam tua, Tok Imam muda, Tok Bila, Tok Siok, jaga 5 orang aja maya. Tak boleh mari senyap sepi. Ya Allah, niti air mata gelak gelemak. Orang lain di rumah tahulah maya kau tidak. Tak, maya terawih kau tidak tahulah masing-masing lagu mana. Moga balasah pun tak lagi, masjid pun tak boleh pergi, di rumah masing-masing. Tuan-tuan tahulah keadaan tuan-tuan tahun lepas. Tahun ni alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dibenarkan mari masjid dalam keadaan SOP yang ditentukan. Maka pakak mari jaga SOP. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat kerana penyakit ini, dan Allah Ta'ala berikan kesejahteraan pada kita semua dapat beribadat pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan nanti tuan-tuan berazam kita nak pergi makan kalau buka puasa. Bukan susah. Lala ni ada nasi bukuh banyak, nasi air dingin, nasi gapo banyak-banyak lah ni ada. Tuan-tuan pergi beli nasi bukuh tu, jatah rumah orang ni 3 bukuh, orang ni 5 bukuh, buat buka puasa. Sama sekali tuan-tuan tahu siapa dia berkesempitan, kesempitan tak ada duit gapo, giata nasi buku. COD tak apa. Tak, bayar PT tolong giata rumah ni, bayar PT ambil upah ni, upah 5 ya tolong giata. Tak, atau kau kedai boleh. Ataupun tuan-tuan pergi cari siapa-siapa ni PT 50 ya tolong masak dan bagi pada rumah sekian-sekian. PT biar tolong masak. Ataupun
Tua tu masuk di rumah, boh packing yang lebih bekah kah? Boh lebih kuih senduk sebekah kah? Beli plastik tu kat boh. Dia hata ke jiran. Allah, banyak pahala dapat tuan-tuan. Tidak nasi pun kuih. Tak. Buat sedikit apa kuih kita boleh buat. Tingkatkan sedekah kita bulan Ramadan. Ini peluang. Cover hak tahun lepas kita tak boleh buat. Tahun ni insya-Allah Tuhan panyama kita ni sampai bulan Ramadan ni kita buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gandakan pahala kita dan terima amal-amal kita sebagai amal soleh. InsyaAllah tuan-tuan sekalian itulah. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ufir lana zunubana wa kafir anna sayyiatina tafana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين قبل الله